Selamat sejahtera, hari ini teacher akan ulang kaji dengan kamu berkaitan dengan topik teorem Pythagoras. Oke, untuk konsep teorem Pythagoras dia sebenarnya berkaitan dengan segitiga bersudut tegak. Jadi kita lihat kepada segitiga ABC di sini. Pertama kita kena cari dulu hipotenus. Oke, hipotenus sentiasa ialah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 derajat. Jadi kita cari 90 derajat di sini kan. Dia bertentangan dengan garisan AB. Maksudnya garis AB sebenarnya ialah hipotenus. Jadi konsep teorem Pythagoras ialah AB kuasa 2, maksudnya panjang AB sama dengan sisinya BC kuasa 2 tambah dengan AC kuasa 2. Okay? Selain daripada kita guna nama sisi, kita boleh guna nilai. Contoh di sini dia bagi kamu C, B, dan E kan. Jadi kita tahu nilai C ialah hipotenus. Jadi C kuasa 2 sama dengan E kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Jadi di bawah sini kita boleh nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang berikut. Kita tengok contoh yang pertama. Jadi pertama kita kena cari dulu di mana ialah hipotenus. Jadi kita tengok sudut 90 derajat bertentangan dengan garisan QR. Jadi di sini kita boleh tulis QR kuasa 2 sama dengan ini ialah hipotenus kan QR. Jadi yang selain daripada QR kita tinggal PQ dengan PR. Jadi dua-dua kena tambah. Jadi PQ kuasa 2 tambah dengan PR kuasa 2. Oke. Ada pelajar tanya, cikgu, macam mana kalau kita bukan cari hipotenus? Bolehkah kita mula dengan PQ ataupun PR? Boleh juga. Kita boleh tulis PQ kuasa 2 sama dengan, ataukah kita akan guna tambah? Sebab kita yang cari nilai bukan hipotenus kan, PQ kan. Jadi apabila kita cari bukan hipotenus, kita mesti guna yang tolak. Maksudnya hipotenus kuasa 2 tolak panjang sisi yang lain. Jadi hipotenus ialah QR kan. Jadi QR kuasa 2 tolak PR kuasa 2. Sama juga kalau kita cari PR kuasa 2, sama juga kita guna hipotenus QR kuasa 2 tolak PQ kuasa 2. Oke, jelas? Oke, kita tengok kepada soalan 2. Oke, sama juga kita kategori dulu mana sudut 90. Jadi dia bertentangan dengan nilai C. Jadi maksudnya nilai C ialah hipotenus. Oke, jadi sama juga kalau sekiranya kita cari hipotenus, maksudnya kita akan guna tambah. Oke, kita akan tulis C kuasa 2 sama dengan tambah siapa? Tinggal E dan B kan. Jadi E kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Itu untuk cari hipotenus. Sekira kita bukan cari hipotenus, nilai yang bukan hipotenus E atau B kan. Mungkin kita cari E. Sekira kita cari E, maksudnya E kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ataupun kita boleh guna sekiranya kita cari B kuasa 2 sama dengan hipotenus C kuasa 2 tolak E kuasa 2. Oke, yang penting apabila kita cari hipotenus, kita ingat mesti tambah. Sekiranya kita cari bukan hipotenus, kita guna tolak. Oke, kita boleh tengok contoh. Oke, lihat kepada contoh ini. Hitung nilai panjang sisi bagi setiap
segitiga yang berikut. Oke, di sini dia bagi nilai X kan. Maksudnya kita cari nilai X. Jadi kita tentukan, adakah X itu hipotenus kah? Bukan hipotenus. Jadi kita tengok sudut 90, dia bertentangan dengan X. Jadi maksudnya ini ialah hipotenus. Sekiranya kita cari hipotenus, maksudnya nilai yang akan kita guna ialah tambah. Jadi kita tulis X kuasa 2 sama dengan 8 atau 6 pun boleh terpulang. Jadi 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Jadi kita dapat X kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat 100. Jadi X sama dengan kuasa 2 ini kita akan pindahkan. Kita hanya mau X kan. Jadi dia akan dapat punca kuasa 2 bagi 100. Jadi X sama dengan 10. Oke. Kita seterusnya kita tengok soalan 2. Oke, soalan 2 yang kita mau cari adalah nilai E. Jadi untuk cari nilai E kita kena tahu itu hipotenus kah bukan hipotenus. Jadi kita tengok dulu sudut 90 derajat. Dia bertentangan dengan C kan. Jadi maksudnya C baru ialah hipotenus. Maksudnya E yang kita cari bukan hipotenus. Sekiranya kita cari bukan hipotenus, kita pasti ingat mesti guna tolak. Maksudnya E kuasa 2 sama dengan nilai sekarang ialah 10 dan 8. Siapa tolak siapa? Mesti guna yang nilai yang besar, tolak yang nilai yang kecil. Ataupun kita ingat saja, mesti guna hipotenus yang pergi tolak. Yaitu 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Jadi kita dapat 36. Jadi ini ialah E kuasa 2. Tapi saya mau cari nilai E. Jadi ingat E kuasa 2. Yang kuasa 2 kena pindah pergi sebelah, dapat punca kuasa 2 bagi 36. Jadi E sama dengan 6 unit. Ataupun di sini dia tulis cm kan, jadi maksudnya kita tukar pergi 6 cm. Oke, kita tengok contoh yang last. Oke, di sini hitung panjang PQ dalam raja yang berikut. Sekiranya kita tengok sini, sebenarnya dia ada dua segitiga. Jadi apabila dia mau PQ, jadi maksudnya PQS. Ini adalah segitiga yang kita kena cari. Tapi dia hanya bagi kamu 15. SQ tiada nilai, PQ yang kita mau cari. Jadi ini tidak boleh kita buat soalan kan. Jadi apabila kita tidak boleh buat soalan, kita kena tengok belakang segitiga nih. Ini pun segitiga bersudut dekat. Maksudnya daripada segitiga ini kita boleh cari nilai panjang SQ. Jadi kita tentu dulu SQ ialah hipotenus kah bukan hipotenus. Jadi dia bertentangan dengan sudut 90 kan. Jadi maksudnya SQ ialah hipotenus. Jadi kita boleh juga tulis SQ terus sama dengan sekuasa 2 kita boleh pindah juga kan. Terus tulis besar-besar punya punca kuasa 2 pun boleh. Jadi SQ sama dengan punca kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Jadi kita dapat nilai 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2, kita dapat 100. Jadi tekan kalkulator punca kuasa 2 bagi 100, kita dapat 10 cm. Oke, lepas itu kita tengok sini, tengok pada segitiga. Oke, ini cikgu patang dulu. Jadi sekarang kita tahu nilai SQ ini adalah 10. Oke, ini adalah 10. Jadi PQ ini berapa? Oke, jadi kita kena tengok PQ ialah hipotenus kan bukan hipotenus. Jadi kita tengok sudut 90 kan bertentangan dengan 15. Maksudnya PQ yang kita cari itu bukan hipotenus. Apabila dia bukan hipotenus, tolak. Ingat mesti tolak. Jadi kita cari PQ sama dengan punca kuasa 2 yang besar 15 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Oke, baru kita tekan kalkulator pergi cari jawapan yang di dalam. Jadi cuba tekan kalkulator 15 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Berapa kita dapat? Kita dapat 125. Lalu kita tekan kalkulator, dapat punca kuasa 2 bagi 125, kita dapat 11,18.
Pastikan titik itu mesti tulis dengan jelas. Oke, jadi jawabannya 11,18 cm. Jadi selesai jawabannya. Oke, kalau sekiranya ada yang masih tidak paham, boleh terus PM teacher lah, dan teacher akan upload soalan di Google Classroom. Jadi sila login Google Classroom untuk jawab di Google Form. Oke, itu saja. Terima kasih.